pengikut PN sudah lencun kena kencing. Katanya nak pergi ke Istana Negara ni, kita nak tukar kerajaan ni. Kita nak tukar kerajaan. Rupanya dia pergi hantar Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi jumpa sending off yang di Pertuan Agong untuk ganti kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor yang siri pra kabinet yang terakhir rupanya, tuan-tuan. Rupanya dia orang pergi ke sana untuk hantar memorandum. Ingatkan hantar SD. Kena kencing, lencun. Kesian pakcik-makcik yang turun, tuan-tuan. Penuh harapan mengatakan bahawa ingatkan tukar kerajaan. Rupa bukan tukar kerajaan, rupanya menghantar Perdana Menteri pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Itu rupanya yang berlaku. Kesian mereka yang pergi tu. Kesian mereka lencun. Disebabkan oleh itu, tuan-tuan, menurut polis, Ketua Polis Negara terima laporan tentang Cik Gubat. Saya tak habis ni. Ketua Polis Negara sah menerima laporan tentang Cik Gubat. Alright. Kuala Lumpur, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Aliuddin Abdul Majid mengesahkan pihaknya menerima laporan berkaitan dakwaan oleh Cik Gubat bahawa 3 daripada wakil PN telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Beliau berkata kes itu akan disiasat dan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Aliuddin berkata demikian kepada bernama mengenai laporan polis yang dibuat oleh seorang individu di Balai Polis Travel semalam terhadap Cik Gubat atau Badul Hisham. Kenyataan Cik Gubat didakwa dibuat dalam sebuah video berdurasi 52 saat yang menerusi aplikasi TikTok bersama alias official. Laporan itu sudah menafikan dakwaan Cik Gubat dan menyebabkan sebagai kenyataan tidak tepat serta meminta polis mengambil tindakan lanjut. Dia kata bahawa seolah-olah dalam laporan tersebut 3 orang ahli PN akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, seolah-olah nak mengindikasikan, kalau tuan-tuan tengok video tu, kita sudah menang, kita 3 ahli Perikatan Nasional akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, akan tukar kerajaan. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Seolah-olah indikasinya demikian. Rupanya pergi hantar memorandum. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga, saya hari Khamis ini dipanggil oleh polis untuk memberi satu keterangan berkenaan dengan wacana di Sinar Harian tempoh hari berkenaan dengan langkah Dubai. So saya akan bagi keterangan tersebut di IPD Ceras pada hari Khamis ini, insya-Allah. 25 hari bulan. Tapi yang tu bukan tangkap, yang tu memberi keterangan disebabkan oleh video tersebut. So kita cerita je lah. Kita datang je lah. Cuma saya boleh bagi hint, macam mana yang saya kata, langkah Dubai itu tidak benar berlaku, ia tidak berlaku. Dan yang memulakan saya boleh kata adalah siapa, tuan-tuan? Siapa? Papa Gomo. Okay. Tapi yang paling utama yang bukan Papa Gomo yang mulakan langkah Dubai. Dia cerita tentang satu kerajaan. Tetapi yang paling utama sebenarnya yang sambung benda tu Raja Petra. Kemudian mereka menghantar memorandum. Dia kata mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim telah gagal dan mengambil tindakan yang munasabah kepada Kebenaran Negara. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blog yang mendakwa pembangkang cuba merasuah Yang di-Pertuan Agong supaya tukar kerajaan. Soalan kita, siapa yang memulakan cerita bahawa kerajaan ini akan bertukar? Saya tanya soalan pada tuan-tuan. Tuan-tuan dapat berita mengatakan kerajaan ini akan bertukar daripada mana? Adakah daripada kami, cyber trooper kerajaan, ataupun daripada cyber trooper pembangkang? Jadi kalau datang daripada pembangkang seperti Papa Gomo, Papu Kari, even Raja Petra yang terbuang itu, kenapa tiba-tiba kerajaan Anwar yang dikatakan derhaka? Agong dah bertitah, tidak ada lagi tukar kerajaan. Siapa yang ia kata nak tukar kerajaan? Bila taktik mereka tidak berjaya dalam sidang akhbar Tun Mahathir semalam, dia kata, kalau Anwar berani ada jantan, bubar parlimen. Dia ingat apa? Dia kata dia yang cukup jumlah. Tapi kenapa Anwar yang tukar parlimen? Kan? Kenapa Anwar pula yang tukar parlimen? Kemudian yang menarik, tuan-tuan, ni, saya nak baca ni. Cik Gubat kata, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakstabilan politik adalah hasil daripada
Anwar Zahid dan DAP. Oh, dia masuk juga DAP kat situ. Tapi, tuan-tuan, siapa yang bercakap tentang kaum India tidak setia? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Siapa yang bercakap mengatakan kaum India tidak setia? Saya baca ni. Polis siasat lebih sejam, teruk jadi Tun, keluh Mahathir. Polis mengambil tindakan bekas Menteri Tun Mahathir sejam di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Ia bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya yang mendakwa masyarakat India Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara. Kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Saya diberitahu bahawa ada 18 orang membuat laporan polis terhadap temu bual saya di TV di India. 18 orang bukan buat surat akuan bersumpah. Mereka cakap saja dengan polis. Maka saya disesat. Saya kena buat keterangan. Jadi Tun ni lebih teruk. Tak boleh cakap pun. Jadi saya nak tahu sama ada saya boleh cakap atau tidak. Saya rasa dah nyanyuk dah orang tua ni. Dia kata, saya diberitahu ada 18 orang buat laporan polis. Jadi saya kena siasat. Jadi Tun teruk ni sebab saya kena siasat. Dia kena siasat bukan sebab dia Tun. You see macam mana dia nak belit tau ayat tu. Dia kena siasat bukan sebab dia Tun. Dia kena siasat sebab kenyataan dia mengatakan kaum India tidak setia. Cikgu Bat kata bahawa ketidakharmonian itu disebabkan oleh Anwar Zahid dan juga DAP. Tetapi yang mengatakan India tidak setia itu siapa? Orang yang berdiri di sebelah Cikgu Bat tu iaitu Tun Mahathir. Kenapa Cikgu Bat tak komen bab itu? Faham tuan-tuan? Faham tuan-tuan? Tuan-tuan faham. Tuan-tuan orang yang bijak. Saja je saya nak buat benda ni. Dia kata jadi Tun tak boleh cakap. Saya tak boleh cakap lah benda ni. Dia kata. Okay. Kemudian dia kata kat sini, dia komen. Dalam negara ini kita kata kita bebas. Kenyataan saya dalam temu bual itu cuma pandangan saya. Katanya. Now, adakah itu pandangan atau itu satu tuduhan? Pandangan dan tuduhan dua benda yang berbeza tau. Pandangan berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada butiran bukti, berdasarkan kepada analisa-analisa yang khusus. Tuduhan adalah tuduhan tanpa bersandarkan kepada apa-apa. Dan dalam debate itu dia panggil Hayes generalization. Satu generalization, satu kata keumuman yang terlalu umum dan bertujuan untuk merendah-rendahkan satu kaum. Soalan saya, siapa yang menyebabkan ketidakharmonian dalam isu ini? So kalau kita tengok dekat sini dia kata bahawa ketidakharmonian disebabkan oleh Anwar, Zahid dan DAP. Padahal yang menyebabkan tidak harmoni itu berada dekat sebelah dia. Tuan-tuan, saya nak tanya. Siapa yang terlalu memperjuangkan ekstremis Melayu dan Islam ini sehingga menidakkan dan menindas kaum orang lain? Siapa? Kalau bukan daripada parti mereka sendiri. Kita tak boleh menafikan perkara ini. Jangan kata orang bukan Islam. Yang Islam pun kena kafir, tuan-tuan. Tetapi yang menariknya, dalam mereka berhimpun tu, dia orang ingatkan berhimpun, hantar SD boleh tukar kerajaan. Itu yang diorang tu nama mai tu. Rupanya dia orang dah kena kencing. Itu sekadar hanya hantar memorandum. Kebetulan pula, pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong buat kali terakhir. Akhirnya, Agong terima menghadap PM untuk mesyuarat pra-kabinet terakhir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Irayatuddin Al-Mustafa Billah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara petang ini. Istana Negara menulis catatan di Insta dan Facebook memaklumkan sesi itu juga cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin, khususnya Al-Sultan Abdullah, kerana ia adalah mesyuarat terakhir sebelum Seri Paduka Baginda menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 hari bulan Januari ini. Sejak menaiki tahta Yang di-Pertuan Agong, Baginda berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali termasuk hari ini dengan 4 Perdana Menteri. Turut hadir adalah KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mesyuarat pra-kabinet yang pertama ialah 13 Februari 2019. Mesyuarat itu adalah aktiviti mingguan dan rutin utama untuk berbincang dan bertukar pandangan mengenai urusan negara. Tuan-tuan.